kita sekarang di sini, kiblat kita ada di arah maghrib, di barat. Jadi kita tak boleh menghadap ketika kencing tu arah kiblat, iaitu tidak boleh menghadap ke arah maghrib dan juga tidak boleh menghadap ke arah masyriq, itu membelakangi kiblat. Jadi kita ketika buang air nak menghadap arah mana? Kita menghadap arah selatan ataupun timur. Jadi hukum bagi kita ni jannibu syammilu, bukan syarriqu syarribu. Kita jannibu menghadap ke arah junub selatan, syammilu menghadap ke arah timur. Jadi asalkan tidak menghadap kiblah. Jadi daripada ni hadis ni dan juga kenyataan daripada Imam Bukhari, laisa fil masyriqi wala fil maghribi qiblatun, daripada situ Imam Bukhari mau menyatakan kiblat Ahlul Madinah. Kiblat Ahlul Madinah ada arah selatan daripada Madinah. Dan juga wa ahli Syami, penduduk negeri Syam, penduduk negeri Syam. Negeri Syam juga ada nama kiblat dia. Kaabah ada di selatan negeri Syam tu. Jadi sama kiblat bagi penduduk Madinah dan juga penduduk Syam tu sama. Jadi setakat ni dalam terjematul bab kita mudah faham, tidak ada apa-apa masalah lagi. Tapi yang kalimah wal masyriq, Imam Bukhari adakan di sini. Di situ ada sedikit masalah. Maksudnya kiblah, kiblah ahli Madinah, kiblah ahli Syam, kiblah penduduk masyriq. Jadi kiblah penduduk masyriq ni biasanya di maghrib, tidak selatan dan tidak utara. Jadi di situ agak rumit sikit disebabkan Imam Bukhari tambah wal masyriq ini. Jadi ada sebahagian muhaddisin mereka baca wal masyriqi, dan juga ada sesetengah muhaddisin seperti Hafiz Ibn Hajar, dia baca dengan rafa wal masyriqu untuk dapat selesaikan masalah timbul pada wal masyriq tu. Jadi bagi mereka baca dengan kasrah wal masyriqi, ketika itu tidak ada maksudnya bila baca dengan kasrah baris bawah tu, di situ ada iskal. Kalau baca dengan rafa seperti mana ada sesetengah muhaddisin mereka baca dengan rafa, maksudnya wal masyriqu babu qiblati ahli Madinati wa ahli Syami wal masyriqu, dan mereka ambil takdir di situ asalnya wal masyriqu bi khilafiha, maksudnya masyriq
berlainan dengan kiblat Ahlul Madinah dan Ahlul Syam. Jadi kalau baca dengan rafa'tu tidak ada iskal di situ. Jadi bila baca dengan jar wal masyriqi, di situ ada iskal. Ahlul kiblat bagi Ahlul Masyriq ni, bagi penduduk di sekitar timur tu, bukannya ada di bahagian selatan, tidak ada di bahagian selatan Masyriq tu, Kaabah tu. Jadi tidak sama dengan Madinah dan Syam. Kalau baca wal masyriqi jadi sama, di situ timbul iskal. Jadi ada sebahagian muhaddisin mereka baca dengan rafa', dan mereka kata kalau baca dengan rafa' tidak ada iskal di situ. Maksudnya wal masyriqu, ada takdir di situ, wal masyriqu bi khilafiha. Jadi tidak ada iskal di situ. Tapi di sisi Hafiz Ibn Hajar, dia kata tak perlu kita baca di sini dengan rafa', baca jar juga. Maksudnya babu qiblati ahli al-Madinati wa ahli Syami wal masyriqi, baca begitu juga. Jadi yang bila baca wal masyriqi timbul iskal di sini, Hafiz Ibn Hajar kata disebabkan mereka ambil maksud umum bagi wal masyriq tu. Sebab itulah jadi masalah, dan jadi tak faham dengan pembawakan Imam Bukhari wal masyriqi sama dengan ahli Madinah wa ahli Syam itu. Hafiz Ibn Hajar kata sedangkan tujuan Imam Bukhari di sini daripada masyriq ni tidak ambil maksud umum, dan Imam Bukhari menghendaki maksud khusus, khusus bagi sebahagian tempat di mana tempat itu ada di Masyriq, bahagian timur daripada Madinah, daripada Mekah. Jadi tempat tu yang Imam Bukhari maksud tu, Hafiz Ibn Hajar kata itu adalah kawasan seperti Bukhara dan sebagainya, sekitar tu yang sekarang ni ada di Uzbekistan, kawasan-kawasan tu. Jadi Bukhara dan sekitar kawasan tu, ketika tu zaman Rasulullah SAW, tempat-tempat tu dinamakan Masyriq. Jadi bukan di zaman Rasulullah SAW, semasa Imam Bukhari buat terjemahatul bab ni, ketika tu kawasan-kawasan sekitar itulah dinamakan Masyriq. Dan juga Syam, negeri Syam tu dia ada di bahagian Maghrib daripada Bukhara. Sebab tu Syam ketika tu dinamakan Maghrib. Jadi maksudnya di sini, maksud daripada Masyriq ni Bukhara dan sebagainya yang ada di arah bertentangan dengan negeri Syam tu. Jadi kalau ambil maksud seperti mana Hafiz Ibn Hajar faham tu, baca dengan wal masyriqi pun tidak ada iskal di situ, tidak menjadi masalah. Haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan
Humaidi, Tok Guru Imam Bukhari, buka kitab Bukhari mula-mula sekali kitab Babu Bad'il Wahyi. Di situ Imam Bukhari mula dengan Haddatsana al-Humaidi. Nama Humaidi ni, rawi ni, Tok Guru dia ni Imam Bukhari mula. Apa nama kitab Bukhari dia tu? Qala haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Amr bin Dinar qala sa'alna ibn Umar an rajulin tawafa bil bait lil umrati. Amr bin Dinar kata, kami aju soalan kepada Abdullah bin Umar tentang seorang lelaki tawaf Baitullah, tawafa bil baiti lil umrati. Tawaf Baitullah tujuannya untuk buat umrah. Walam yatuf ay walam yasa', tidak sa'i baina Safa wal Marwati, tidak sa'i di antara Safa dan Marwah. Ayatim ra'atahu, adakah boleh dia tu datang di sisi istrinya? Faqala Ibn Umar mujibal lahu lirajul. Abdullah bin Umar berkata sebagai memberi jawapan kepada rajul tu yang tanya tu, berkenaan dengan jawab kepada Amr bin Dinar berkenaan dengan lelaki itu. Jawapannya, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, fatafa bil baiti sab'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf, mengelilingi Kaabah Baitullah 7 pusingan. Wasalla khalfal maqami raka'ataini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim, makam Ibrahim. Wa tafa baina Safa wal Marwati, dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'i, tafa ay sa'a, sa'i di antara Safa dan Marwah. Wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seterusnya Abdullah bin Umar kata, sedangkan dah ada contoh ikutan yang baik bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi maksudnya jawapan dia dengan perbuatan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab kepada Amr bin Dinar berkenaan dengan lelaki sa'i di tawaf Baitullah, kemudian tidak sa'i lagi Safa Marwah. Maknanya tidak selesai lagi umrah tu, memang dia tak boleh pergi mendampingi isteri. Jadi dia tidak jawab tak boleh tidak jawab begitu. Dia bagi tahu jawapan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya amalan yang menepati dengan amalan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianggap sah, dan yang bercanggah dikira tidak sah di sisi Abdullah bin Umar. Begitu juga ada pernah orang tanya kepada Abdullah bin Umar, adakah semayang witir itu wajib atau sunat? Abdullah bin Umar tidak jawab, kata wajib ke sunat ke, dia tidak jawab. Hanya dia jawab Rasulullah SAW ada lakukan semayang witir itu. Berkali-kali tanya
dia jawab yang sama. Jadi itulah cara Abdullah bin Umar jawab soalan-soalan daripada orang tu. Wasa'alna Jabir bin Abdullah faqala, dan kami tanya pula soalan yang sama kepada Jabir bin Abdullah. Faqala, Jabir jawab kata, la yaqrabannaha, lelaki itu tidak boleh mendampingi isteri dia hatta yatufa, ay hatta yas'a baina Safa wal Marwah, sehingga dia tu sa'i di antara Safa dan Marwah. Maksudnya bila sudah tawaf, sudah sa'i di antara Safa dan Marwah, setelah potong rambut, bila tahallul baulah harus apa-apa yang menjadi larangan dalam keadaan memakai ihram tu. Itulah jawapan daripada Jabir bin Abdullah tu tegas. Dia bagi fatwa selalu tidak sah. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Saifin ya'ni ibn Sulaiman qala sami'tu Mujahidan qala, Mujahid kata, utiya bin Umar, didatangi di sisi Abdullah bin Umar, ada orang datang di sisi Abdullah bin Umar, faqila lahu, dikatakan orang kepadanya, ada orang bercakap dengan Abdullah bin Umar, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal Ka'bata. Orang bagi tahu ini, di sinilah Rasulullah SAW masuk Ka'bah. Faqala ibn Umar fa'aqbaltu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad kharaja. Abdullah bin Umar kata, aku datang tepat tu sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun keluar. Qad kharaja, ay qad kharaja minal Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun keluar daripada Ka'bah. Maksudnya ada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabat masuk dalam Ka'bah. Ketika itu Sayyidina Bilal ada bersama dan juga Usamah bin Zaid ada bersama. Ketika Abdullah bin Umar sampai berhampiran dengan Ka'bah itu, ada orang bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun masuk dalam Ka'bah itu. Jadi maksudnya Abdullah bin Umar tidak sempat masuk bersama dengan Rasulullah SAW ketika itu dalam Ka'bah. Dia tunggu. Bila dia tunggu, nampak Sayyidina Bilal keluar, Rasulullah SAW dah keluar. Wa ajidu Bilalan khaiman bainal babaini. Aku dapati, katanya Abdullah bin Umar, aku dapati Sayyidina Bilal berdiri di antara dua pintu Ka'bah tu. Jadi ketika itu ada dua pintu masuk, pintu keluar. Sekarang ni ada hanya satu pintu lain. Fasa'altu Bilalan, aku tanya Bilal. Sayyidina Abdullah bin Umar tanya Bilal. Faqultu, aku kata, asallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bati. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ketika itu dalam Ka'bah? Qala na'am, jawab kata Bilal, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang raka'ataini, ay salla raka'ataini.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat baina sariyataini allataini ala yasarihi, di antara 2 tiang, yang mana 2 tiang itu ada di bahagian sebelah kirinya. Iza dakhalat, apabila masuk dalam Kaabah. Bila masuk dalam Kaabah, di bahagian sebelah kiri itu ada 2 tiang. Di antara 2 tiang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat 2 rakaat di situ. Summa kharaja, ay kharaja min al-baiti, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Kaabah. Fasalla fi wajhil Ka'bati, ay fasalla fi muwajahatil Ka'bah. Bila keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang pula raka'ataini, 2 rakaat di tempat berhadapan dengan Ka'bah. Muwajahah wajhil Ka'bah, fi wajhil Ka'bah ay fi muwajahatil Ka'bah, yaitu inda maqam Ibrahim, di sisi maqam Ibrahim itu. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Terlepas ke? Terlepas hadis. Ini bab lain kan? Tu sampai jadi lain cerita. Tak bagi tahu, pakai dia diam. Mana boleh gitu. San tak bagi tahu. Ya. Sampai jadi cerita lain tadi, dek bincang apa kiblat ahli Madinah, tiba-tiba masuk dalam Kaabah, dah langkah kan? Tak bagi tahu. Selepas daripada walakin syariqu au gharibu tu, haddatsana Ali ibn Abdullah, tinggallah tu kan? Gitu. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ataitumul ghaita", apabila kamu datang di sisi tempat buang air, ghaid di sini Baitul Khala, yang tadi kita baca la tastaqbilul qiblata bi ghaitin. Ghaid di situ najasah kharijah, najasah keluar tu panggil ghaid. Di sini ghaid maksud Baitul Khala. Wa iza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha, jangan kamu menghadap kiblat dan juga jangan kamu membelakangi kiblat, sebagai menghormati arah kiblat dan sebagai mengagung-agungkan arah kiblat itu. Walakin syarriqu au gharribu, dan akan tetapi hendaklah kamu menghadap ke arah masyrik, timur dan ataupun barat. Qala Abu Ayyub Al-Ansari kata, faqadimna Syama fawajadna marahidha. Marahid jamak bagi mirhad Baitul Khala. Kami tiba di negeri Syam, kami dapati Baitul Khala di situ, tandas-tandas di situ, buniyat dibina untuk qada hajat, qibalal qiblati ay muqabilal qiblati, berhadapan arah kiblat, fanan harifu
ay fananharifu min jihatil qiblah. Kami alihkan daripada arah kiblat kepada arah lain supaya tidak menjadi menghadap ataupun membelakangi kiblat. Wa nastaghfirullah ta'ala, dan kami istighfar meminta ampun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun disebabkan muhaddisin kata ketika mereka sampai, tiba-tiba mereka dah masuk tandas tu, mula tidak sedar tandas tu dah buat menghadap arah kiblat tu. Bila mereka dah sedar, mereka ubah arah kiblat arah lain, lari daripada arah kiblat tu, dan semasa mereka dalam keadaan tidak tahu dah pun menghadap kiblat tu, dah pun buat bercanggah dengan larangan Rasulullah SAW tu, atas itulah mereka istighfar. Dan juga yang kedua, muhaddisin kata sahabat-sahabat, wa nastaghfirullah, maksud di situ wa nastaghfirullah ta'ala liman banaha, bagi mereka yang buat tandas tu. Jadi orang-orang buat tandas tu tidak tahu masa tu hukum yang mana Rasulullah SAW larang tak boleh menghadap arah kiblat. Mereka tersalah buat. Jadi kesilapan bagi mereka tu, sahabat-sahabat tolong istighfar. Jadi daripada situ ulama kata istighfar bagi mereka yang tersilap lakukan dosa dan sebagainya, itu adalah satu cara disukai dalam syarak. Babu qaulillahi ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kamu mengambil musalla, tempat sembahyang makam Ibrahim tu. Jadi satu adat Imam Bukhari, kalau boleh dia akan buat terjematul bab dengan adakan ayat Quran tu, kemudian dia akan bawa hadis di bawah daripada ayat Quran yang jadi terjematul bab tu. Maksudnya dia itu adalah bagaikan dia mentafsirkan maksud daripada ayat tu dengan hadis. Itu yang satu uslub Imam Bukhari, dia buat terjematul bab dengan ayat Quran tu begitu. Jadi di sini begitulah Imam Bukhari jadikan terjematul bab dengan ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun turut, dah pun tunjuk secara amali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Kaabah tu. Hadis yang kita terbaca dulu tadi, di situ ada fasalla fi wajhil ka'bati raka'ataini. Di situlah munasabah di antara terjematul bab dan hadis bab tu, dan itu bagaikan menjelaskan maksud ayat Quran tu. Fasalla fi wajhil ka'bati ay fi muwajahatil ka'bati raka'ataini ay inda maqami Ibrahim. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tempat makam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang. Haddatsana Ishaq bin Nasr qala haddatsana
عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس قال Atta kata, saya dengar Abdullah bin Abbas kata, lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-baita da'a fi nawahihi kulliha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam Kaabah Baitullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di setiap sudut Kaabah, walam yusalli ay walam yusalli fihi hatta kharaja minhu. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang sehingga dia keluar daripada Kaabah tu, daripada dalam tu. Falamma kharaja, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari dalam Kaabah tu, raka'a ay salla raka'ataini fi qibalil Ka'bati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat menghadap ke arah Kaabah tu. Wa qala hadhihi al-qiblatu ay hadhihi al-Ka'batu hiya al-qiblah. Hadhil Ka'batu, ini Ka'bah ni, hiyal qiblah, ialah qiblah. Ka'bah inilah qiblah. Jadi dalam hadis tadi, bila Abdullah bin Umar yang tidak sempat masuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam Kaabah Baitullah, tanya kepada Sayyidina Bilal, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam Kaabah? Sayyidina Bilal kata ada sembahyang 2 rakaat di antara 2 tiang. 2 tiang tu ada bila masuk dalam Kaabah, ada di sebelah kiri Kaabah, pintu masuk tu. Riwayat ni pula riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang dalam tu. Jadi berkenaan dengan khilaf di antara pendapat Sayyidina Bilal dan Abdullah bin Abbas ni, muhaddisin kata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam Kaabah tu, yang dapat masuk bersama ketika tu ialah sahabat Sayyidina Bilal dan juga Usamah, dan yang lain seperti Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas tidak dapat masuk ketika tu. Abdullah bin Umar dia tanya kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal kata sembahyang. Orang tanya kepada Usamah. Usamah kata Nabi SAW tidak sembahyang dalam Kaabah. Dia sembahyang tu bila keluar daripada Kaabah tu, di sisi makam Ibrahim, barulah Nabi SAW sembahyang. Jadi sama-sama masuk dalam Kaabah tu pun dah jadi berlainan jawapan. Jadi muhaddisin bagi tahu ketika Rasulullah SAW sembahyang di antara 2 tiang tu, Usamah bin Zaid dia ada di sebelah lain, bagian sudut lain. Boleh jadi terlindung dengan tiang, dia tidak nampak Rasulullah SAW sembahyang tu. Mungkin dia duduk tengok sudut-sudut Kaabah dalam tu tempat lain. Lagipun Rasulullah SAW ketika itu sembahyang bukan lama, raka'ataini itu maksudnya raka'ataini khafifataini, 2 rakaat ringkas begitu, baca surah pendek sembahyang. Jadi Sayyidina Bilal yang ada bersama berdekatan dengan Rasulullah SAW, dia nampak Rasulullah SAW sembahyang. Usamah bin Zaid bukannya jauh dalam Kaabah itu juga, mungkin dia duk tengok sudut Kaabah lain, tidak dapat perhati
Rasulullah SAW sembahyang ketika itu. Jadi daripada situlah muhaddisin kata jawapan daripada dua orang sahabat tu berbeza. Yang nampak sembahyang tu Sayyidina Bilal kata, ya Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat dalam Kaabah. Usamah pula jawab kata, tak, tidak sembahyang. Jadi yang dapat jawapan daripada Usamah seperti Abdullah bin Abbas, mereka akan terus bagi tahu Nabi SAW tidak sembahyang dalam Kaabah ketika itu. Yang dapat jawapan daripada Sayyidina Bilal, mereka pula akan terus kata Nabi SAW ada sembahyang dalam Kaabah itu. Berbeza jawapan berpunca daripada situ. Jadi sebenarnya di sini bukan Imam Bukhari mau bincang pasal itu. Yang Imam Bukhari menghendaki di sini ialah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di situ Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila keluar dari dalam Kaabah tu, dia menghadap ke arah Kaabah. Dia sembahyang tu di sisi makam Ibrahim. Yang tu Imam Bukhari mau sabitkan di sini. Bab tawajjuhi nahwal qiblati haitsu kana. Bab ini berkaitan dengan tawajjuh, istiqbal, menghadap nahwal qiblah, arah kiblat, haitsu kana, di mana sahaja berada. Di mana sahaja maksudnya sama ada orang tu dalam keadaan safar ataupun hadar, musafir ataupun mukim, sama ada dia ada di arah masyrik, maghrib, di mana sahaja, perlu dia tawajjuh ilal qiblah, menghadap ke arah kiblat ketika sembahyang tu. Jadi maksudnya wajib orang tu menghadap kiblah apabila dia sembahyang fardu. Tapi dalam sembahyang sunat ni ada lain hukum, dalam sembahyang sunat tu apabila orang tu ada di atas kenderaan, dia boleh menghadap arah mana kenderaan tu menuju, dia boleh sembahyang. Dan juga ada ayat menyatakan fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, ayat walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, milik dan milik Allah timur dan barat. Di mana sahaja kamu menghadap, di situ ada wajhullah, ay qiblatullah, di situ ada kiblat Allah. Jadi berdasarkan daripada ayat itu dapat faham ketika dalam musafir safar, istiqbalul qiblah itu tidak menjadi syarat. Jadi di mana saja arah sembahyang itu mudah bagi orang sembahyang, itulah di mana menghadap kenderaan dia dalam keadaan musafir tu, di situlah kiblat bagi musafir. Jadi fahaman diambil seperti itu disebabkan ayat itu turun berkenaan dengan safar. Jadi di sisi ijtihad Imam Bukhari bagi dia walaupun orang tu musafir, dia juga perlu menghadap kepada kiblah. Maksud tu Imam Bukhari nyatakan daripada ijtihad dia dalam terjematul bab haitsu kana, di mana sahaja dia berada. Maksudnya dalam keadaan musafir ataupun mukim, ada di mana arah mana sahaja dia ada, dia perlu menghadap ke arah kiblat tu.
Dan juga Imam Bukhari berdalilkan dengan asar daripada Abu Hurairah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istaqbilil qiblata wa kabbir. Abu Hurairah kata, hendaklah kamu menghadap kiblah dan takbirlah. Maksudnya menghadap kiblah dulu, kemudian barulah angkat takbir. Jadi maksudnya di sini setengah hadisin seperti Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi, dia kata maksudnya Imam Bukhari daripada istaqbilil qiblata wa kabbir ni, tujuan dia di mana sahaja orang sembahyang tu dah tetap dah dapat tentukan arah kiblat tu, dia menghadap arah kiblat tu sembahyang, sama ada dia dapat tetapkan tentukan kiblat tu pada ibtida salat, pada waktu awal mula sembahyang, ataupun dia tahari, dia tidak dapat pasti arah mana kiblat, dia pun ijtihad arah mana kuat sangkaan dia kiblat, dia pun menghadap di situ. Kemudian tengah sembahyang tu dia dapat pasti dengan adanya apa-apa maklumat tanda-tanda dia dapat itu. Jadi ketika tu pun orang tu perlu menukar arah tu ke arah kiblat, walaupun pada peringkat awal sembahyang ataupun tengah ataupun akhir sembahyang. Dan juga sama ada orang tu musafir, mukim, bagi kesemua tu sama saja, satu saja hukumnya, istaqbilil qiblah, menghadap kiblah, kemudian barulah takbir. Kalau dah takbir, dah masuk dalam sembahyang, tengah sembahyang, akhir sembahyang sekalipun, menghadap juga arah kiblat tu. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال براء بن عازب كتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 ataupun 17 bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap sembahyang ke arah Kaabah Baitullah. Bila tiba di Madinah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menghadap sembahyang arah Baitul Maqdis. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala jinakkan orang Yahudi supaya mereka mudah menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka tidak anggap yang Rasulullah SAW bawa mai tidak asing dengan Nabi Anbiya dulu. Jadi bagi Yahudi dalam agama Nabi Musa, bila mereka sembahyang, mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi pada peringkat masa itu begitu juga pada peringkat awal Islam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala bagi kebanyakan agak sama dengan dalam agama Nabi Musa, sejajar dengan amalan Yahud masa itu. Seperti mana puasa kita sekarang ni mula waktu sahur sebelum subuh,
pada peringkat awal Islam, di mana mula-mula sekali turun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai mereka beriman, difardukan puasa ke atas kamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di situ maksudnya seperti mana difardukan ke atas mereka kaum-kaum dulu, umat-umat dulu daripada kamu. Kama seperti mana, maknanya sama. Maksudnya ketika itu turun ayat mula-mula difardukan puasa itu, cara puasa, masa puasa sama dengan masa puasa Yahudi. Masa dia mula-mula masuk tidur, malam tu di situ mula puasa. Misal kata malam lepas Isya lebih kurang, biasa kita masuk tidur, mula masa tu dah mula puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh mendekati isteri sampailah maghrib esok. Maknanya waktu puasa tu begitu lama, sampai sesetengah sahabat seperti Sayyidina Umar sendiri dah tak tahan, batal, dah dekati dengan isteri dan ada kisah-kisah. Kemudian turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, diizin mendekati isteri pada waktu malam puasa dan ubah masa, ringankan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana masa kita puasa sekarang ni. Jadi yang nak bagi tahunya di sini, hukum-hukum ada sesetengah dulu agak sama Allah bagi dengan Yahud tu, untuk menjinakkan Yahud mudah nak menerima Islam, mudah nak masuk, nak menerima Rasulullah SAW. Jadi begitu juga arah kiblat pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di Madinah. Allah Subhanahu wa taala suruh menghadap ke arah Baitul Maqdis. Di situ banyak Yahudi, penduduk di Madinah ni banyak Yahudi. Jadi nak bagi mereka jinak dengan amalan-amalan Rasulullah SAW yang kelihatan tidak jauh beza dengan cara umat Nabi Musa dulu. Jadi selama 16 ataupun 17 bulan begitu, sambil menghadap arah Baitul Maqdis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Jadi mula-mula sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah bulan Rabiul Awal. Ketika itu mula Rasulullah SAW sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis tu, sampailah bila cukup beberapa belas tahun tu akhir Rajab. Ketika itu turun ayat untuk menukar arah kiblat tu. Jadi bilangan bulan jadi 16 ataupun 17 ni ada sesetengah muhaddisin mereka bilang mula-mula Rabiul Awal sebahagian tu dan juga Rajab sebahagian, mereka kira bulan berasingan jadi 17. Ada sesetengah Rabiul Awal tu sebahagian dan bulan Rajab tu sebahagian, mereka kira campur dua tu sebulan. Ya, yang lain tu 15 bulan jadi 16. Itu cara hitung tu berbeza. Di situlah timbul 16 atau 17 syahran tu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ay yuwajjaha ila al-Ka'bati
memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai menghadap ke arah Kaabah tu, sebab Kaabah ni kira lebih afdal daripada Baitul Maqdis. Lagipun Kaabah ni dibina oleh Nabi Ibrahim, itu untuk nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka nak menghadap kiblat arah Kaabah tu. Fa anzalallahu, ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa melihat di langit bila masa Jibril alaihissalam akan turun mai nak ubah arah kiblat ke arah Baitullah tu. Ketika tu turun ayat ni, qad nara taqalluba wajhika fis samai, kami melihat palingan muka engkau di langit. Fatawajjaha nahwal Ka'bati, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Kaabah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram tu. Ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Kaabah. Wa qala as-sufaha'u minan nasi wa humul yahud. Sufaha, orang-orang tidak cukup akal daripada orang ramai, iaitu kaum Yahud. Mereka kata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apakah yang memalingkan mereka daripada kiblat di mana mereka sedang menghadap, sedang berada, dah dia ada ke atas kiblat tu. Qul lillahil masyriqu wal maghribu, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala perintah, katakanlah wahai Muhammad, lillahi, lam lillahi alamu litamlik, menyatakan maksud milik Allah lah. Masyriq dan maghrib, maksudnya ke semua arah tu milik Allah. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, di mana sahaja Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan perintah supaya menghadap arah tu. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada mereka yang dia kehendaki, memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus. Fasalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang lelaki, yakni seorang sahabat, sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dah berlaku perubahan Kaabah tu. ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر. Dia tu lalu, kemudian dia keluar setelah dia tu selesai sembahyang. Dia lalu di sisi satu golongan Ansar sedang dalam sembahyang asar. Mereka menghadap nahwa Baitul Maqdis, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Faqala, lelaki itu kata, huwa yashhadu annahu, dia menyaksi ataupun dia mengucap kalimah dua syahadah sebagai penyaksian daripada pihak dia, annahu salla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia menyaksikan bahawa dia dah pun sembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bagi tahu wa annahu tawajjaha nahwal Ka'bati, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke arah Kaabah. Jadi maksudnya dia bagi tahu dah pun
tukar arah kiblat ke arah Kaabah Baitullah, dia sendiri dah semayang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatahirrafal qaumu hatta tawajjahu nahwal Kaabah. Golongan sedang sembahyang asar tu, mereka berpaling sehingga mereka menghadap ke arah Kaabah tu. Jadi berkenaan dengan berlaku pertukaran kiblat, tahwilul kiblah tu berlaku waktu sembahyang mana? Sembahyang zuhur ataupun sembahyang asar. Berkenaan dengan tu ada banyak riwayat mukhtalifah, riwayat-riwayat berlainan. Ada sesetengah riwayat menyatakan waktu sembahyang zuhur, ada sesetengah riwayat pula menyatakan waktu asar, dan juga ada juga riwayat menyatakan waktu subuh. Jadi dan kesimpulan daripada khilafnya riwayat-riwayat itu, ulama muhaddisin bagi tahu yang berlaku perubahan Kaabah Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram tu berlaku pada waktu zuhur. Yang menyatakan waktu asar tu yang sahabat bagi tahu dengan golongan yang sedang sembahyang asar menghadap ke arah Baitul Maqdis tu, mereka berpaling daripada Baitul Maqdis ke Kaabah ketika itu. Jadi mereka muhaddisin bagi tahu yang berlaku perubahan tahwilul kiblah waktu asar tu di masjid di satu perkampungan Banu Salim di situ, dan hadis yang menyatakan berlaku perubahan tahwilul kiblah waktu subuh tu di Quba. Jadi berita tu sampai waktu subuh. Jadi masa itulah mereka menukar arah kiblat tu, dan berdasarkan riwayat daripada Bukhari dan Muslim yang Rasulullah SAW menghadap ke arah Kaabah tu waktu sembahyang asar. Jadi kebanyakan muhaddisin mereka tarjih riwayat tu. Jadi dalam Terjematul Bab, Imam Bukhari dah pun nyatakan haitsu kana, menghadap ke arah kiblah Kaabah Baitullah di mana sahaja kamu berada. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat mereka sedang sembahyang ketika itulah di tempat tu selalu ketika mana turun ayat berkenaan dengan tukar arah kiblat tu, di situlah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat tukar selalu. Di situlah sabit Terjematul Bab Imam Bukhari haitsu kana tu. Jadi macam mana cara Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat pusing arah kiblat tu? Contohnya kita bayangkan sekarang ni Madinah, ini arah kiblat Baitul Maqdis sebelum turunnya hukum tukar kiblat tu. Di sini arah
Baitul Maqdis. Di situ ada Kaabah. Jadi Rasulullah SAW tengah semayang tu jadi imam, ada dekat mana? Di hadapan ni sahabat lelaki ada, sahabiah wanita ada di belakang. Bila turun ayat tu tukar arah kiblat. Sekarang daripada menghadap Baitul Maqdis di sana mau tukar Baitullah di situ. Kalau pusing begitu, siapa jadi imam masa tu? Kaum wanita jadi imam, sahabat makmum Rasulullah duduk belakang sekali. Jadi macam mana kita nak faham Nabi SAW menghadap kiblat, sahabat pun wanita semua menghadap kiblat, Rasulullah SAW pula kekal jadi imam lagi masa tu, sebab berlaku tu tengah semayang. Tengah semayang. Jadi muhaddisin bagi tahu gambaran di situ Nabi SAW bergerak daripada tempat dia pergi di hadapan sana. Kaum wanita pusing mai di belakang, sahabat-sahabat duduk tengah ni pusing kok tu. Jadi ketika tu langkah begitu tidak dikira amal kasir. Lagipun yang bergerak tukar arah tu mengikuti perintah Allah. Jadi tidak kira banyak langkah amal kasir dah batal sembahyang, tak payah kita masuk campur fatwa-fatwa tu masa tu. Jadi itulah sesetengah muhaddisin kata cara seperti itu tukar arah kiblat ketika tu. Nanti kita sambung dua hadis lagi sambungan bab ni insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala.